Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa ba'd. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dimuliakan Tuan Guru kita Syekhuna Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir Al-Azhari Hafizahullah Ta'ala, yang diraikan para santri, para hadirin dan hadirat, ibu ayah juga yang mengikuti secara langsung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelapangan dan kefahaman kepada kita. Alhamdulillah, kita berkumpul minggu ini untuk meneruskan rutin mingguan di Zawiyah Nasiriyah, meneruskan kajian kitab Khamsum Yatim Sunnatim, meneruskan kajian kitab Tafsir Nurul Ihsan dan Tanbihul Aliba yang akan dipimpin oleh Tuan Guru kita insya-Allah, dan juga Tuan Guru kita akan mensyarahkan kitab terbaru, kitab Tauhid karangannya yang terbaru yang akan disyarahkan pada hari ini insya-Allah. Dan juga kita meneruskan bacaan kitab Khamsumiyati Sunnatin min Sunanis Salah ala madhabil Imam Syafi'i karangan Al-Imam Al-Habib Al-Allamah Sa'ad Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, yang kita dah sampai pada sunat yang ke sunat yang ke 414. Kita sambung terus pada sunat yang ke-414. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. An yaqula ba'da rak'atay al-fajr Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika ila akhirih. Sunat yang ke-414 membaca doa selepas dua rakaat fajar, yang maksudnya Ayyakula ba'da rak'atay al-fajr. Doa ni sunat dibacakan selepas dua rakaat solat subuh. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika ila akhirih. Ila tu perkataan yang last sekali itu, maksudnya bacaannya ila akhirih, maknanya hingga ke akhir doa. Jadi doa ni masyhur, doa ni ma'ruf, diambil daripada hadis Nabi SAW, doa yang panjang. Jadi bila musannif bila dia karang kitab ni, dia tulis pada sunat yang ke-414 ni, dia tak tulis ke semua doa tu. Dia cuma tulis sekadar mula saja. Permulaan doa tu dia tulis. Musannif kata sunat untuk baca Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika ila akhirih. Maksudnya sunat untuk bacakan doa ni yang mulanya seperti ini. Mulanya seperti Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika sampai setakat tu ila akhirih. Maksudnya baca daripada situ sampailah ke akhir doa. Jadi musannif dia tak masukkan doa yang panjang tu. Dia cuma masukkan kepala saja, kepala ayat doa tu. Maka kita faham dah kata doa ni adalah doa masyhur yang disunatkan untuk baca selepas dua rakaat solat subuh. Jadi doa ni diambil daripada hadis Nabi SAW. Maka sunat untuk bacakan doa ni daripada awal sampailah habis. Bukannya baca setakat ni saja, bukannya setakat Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Bukan setakat itu saja, doa dia panjang. Jadi musannif tak letak doa yang panjang tu disebabkan doa tu ma'ruf, masyhur. Masyhur lah bagi yang mengetahui. Jadi musannif Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami letak sebahagian sahaja, letak kepala ayat doa Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Dan di dalam terjemahan Al-Fadhil Ustaz penterjemah kita memasukkan doa doa ni yang penuh daripada awal sampailah habis, tapi tak disertakan dengan terjemahan. Doanya bunyi macam mana? Muka surat sebelah tu, muka surat 129 kalau dalam terjemahan.
Doa ni panjang. Jadi kalau boleh hafal doa ni bukannya sekadar sunat saja, bukan saja sunat selepas main subuh saja. Dikatakan sunat untuk dibacakan selepas main subuh adalah waktu yang paling afdal. Waktu yang paling afdal untuk baca selepas tu. Tapi bila dah nama doa, bacalah waktu bila sekalipun, selepas sembahyang ke, sebelum sembahyang ke, bila-bila masa saja, maka akan dapat pahala sunat. Bila masa sekalipun. Cuma waktu yang lebih afdal ada tempat-tempat ada. Macam 2 rakaat selepas sembahyang subuh 2 rakaat afdal untuk baca. Selepas sembahyang asar 2 rakaat pun afdal untuk baca juga. Musannif akan sebut lagi dekat sunat yang ke-400 berapa asal. Doa penuh dia, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri wa talummu biha sya'athi. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Maksudnya kita minta, ya Allah, bagilah kepada dia. Doa ni gunakan dengan dhamir ana, maksudnya ya Allah, kurniakanlah kepadaku rahmat dari sisimu yang tahdi biha qalbi, yang membimbing hatiku, wa tajma'u biha amri, dan mengumpul semua amalanku. Terjemahan kita terjemah sekali lalu macam tu je lah. Wa talummu biha sya'athi. Wa talummu biha sya'athi ni maksudnya rahmat itu mencela segala keburukan yang aku lakukan. Wa tuslihu biha ghaibi, dan memperbaiki dengan rahmat tu, memperbaiki benda yang aku tak nampak. Wa tarfa'u biha syahidi, dan juga mengangkat benda yang aku nampak. Wa tuzakki biha amali, dan membersihkan dengan rahmat itu amalanku. Wa tulhimuni biha rusdi, dan memberikan ilham kepadaku dengan ilham yang baik-baik. Wa taruddu biha ulfati, dan mengembalikan dengan rahmat tu, rahmat kita minta rahmat kepada Allah, dengan rahmat tu akan kembalikan kepada kita kelembutan. Wa ta'simuni biha min kulli su'in, dan menjagaku daripada kesemua perkara yang tidak elok. Allahumma a'tini imanan wa yaqinan laisa ba'dahu kufr. Ya Allah, berikanlah kepadaku iman dan yakin yang tidak ada selepasnya kekafiran. Wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah, dan juga Allah, berikanlah aku rahmat yang mana dengan rahmat tu aku memperolehi kemuliaanmu di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal fawza fil qada'. Allahumma inni as'alukal fawza fil qada'. Ya Allah, berikanlah kepadaku, ya Allah, sesungguhnya aku meminta dengan kejayaan di dalam qada', wa nuzulash syuhada, dan hidangan para syahid, wa aisyus su'ada, dan juga hidupnya as-su'ada. As-su'ada maksudnya orang yang bahagia. Orang yang bahagia dimasukkan dengan orang yang ada iman kepada Allah. Wa nasra 'alal a'da, dan juga kejayaan ke atas para musuh. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in qasura ra'yi. Ya Allah, sesungguhnya aku unzilu bika hajati, maksudnya meminta hajat kepada Allah. Wa in qasura ra'yi wa dha'fa amali, meskipun lemah penglihatanku dan lemah amalanku. Iftaqartu ila rahmatik, aku berhajat kepada rahmatmu. Fa as'aluka ya qadiyal umur, maka aku memohon kepadamu wahai yang menyelesaikan semua perkara. Wa ya syafiyas sudur, dan yang menyembuhkan as-sudur, maksudnya dada, menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, yang ada dalam hati. Kama tujiru bainal buhuri an tujirani, seperti mana kamu menjaga di antara lautan-lautan. An tujirani, maka jagalah aku, min azabis sa'ir, daripada azab as-sa'ir, azab api neraka. Wa min da'wati subur, da'wati subur, seruan kebinasaan, maksudnya
yang menyeru kepada perkara yang tidak elok. Wa min fitnatil qubur, wa min fitnatil qubur. Allahumma ma qasra anhu ra'yi. Ya Allah, yang mana lemah penglihatanku kepadanya, walam tablughu niyati, dan tidak sampai niatku kepadanya, walam tablughu mas'alati min khairin wa'adtahu ahadan min khalqik, dan tidak sampai permintaanku akan kebaikan yang kau janjikan kepada hambamu, au khairin anta mu'tihi ahadan min ibadik, ataupun kebaikan yang engkau berikan kepada salah seorang daripada hambamu. Fa inni arqabu ilaika fi, sesungguhnya aku berharap kepadamu akan kebaikan tersebut. Wa as'alukahu wa as'alukahu bi rahmatika rabbal alamin. Allahumma dzal habli syadid, dan aku minta kebaikan tersebut bi rahmatika, dengan rahmatmu, rabbal alamin, Tuhan sekalian alam. Allahumma dzal habli syadid, wahai Tuhan yang memiliki tali yang kuat, maksudnya agama Islam. Wal amri syadid, dan juga perkara yang lurus. As'alukal amna yaumal wa'id, aku memohon keamanan pada hari yaumal wa'id, hari kiamat. Wal jannata yaumal khulud, dan aku memohon syurga pada hari yaumal khulud, hari yang kekal. Ma'al muqarrabin asyuhudir ruk'i sujudil mufina bil uhud, berserta dengan al-muqarrabin, yang hampir dengan Allah, asyuhud, ar-ruk'a, as-sujud, yang rukuk dan sujud kepada Allah, al-mufina bil uhud, dan menunaikan janji. Innaka rahimun wadud wa innaka taf'alu ma turid. Allahumma ja'alna hadina muhtadin, ya Allah berikanlah kepada kami, ya Allah jadikanlah kami hadin, yang memberi petunjuk kepada orang lain, muhtadin, yang memberi tunjuk dan yang mendapat petunjuk. Ghairu dhalin wala mudillin, dan bukan dhalin, bukan orang yang sesat, wala mudillin, dan juga bukan orang yang disesatkan. Silman li awliyaik, maknanya yakin, percaya kepada wali-walimu, wa aduwan li a'daik, dan juga menjadi musuh kepada musuh-musuhmu. Wa nuhibbu bi hubbika man ahabbak wa nu'adi bi adawatika man khalafak. Allahumma hadha ad-du'a wa 'alaika al-ijabah wa hadha al-juhd wa 'alaika at-tuklan. Allahumma ij'al li nuran fi qalbi, ya Allah jadikanlah kepadaku nuran fi qalbi wa nuran fi qabri, cahaya di dalam hati, cahaya di dalam kubur. Wa nuran min baini yadayya, dan cahaya di antara dua tangan. Wa nuran min khalfi, dan cahaya daripada belakang. Wa nuran an yamini, daripada kanan. Wa nuran an shimali, daripada kiri. Wa nuran min fawqi, daripada atas. Wa nuran min tahti. Wa nuran fi sam'i, wa nuran fi basari, wa nuran fi sya'ri. Pada kita minta cahaya daripada Allah pada pendengaran kita, pada penglihatan kita. Wa nuran fi sya'ri, hatta di dalam rambut kita. Wa nuran fi bashari, di dalam kulit kita, kulit tubuh badan kita. Wa nuran fi lahmi, cahaya di dalam hati, di dalam daging kita. Wa nuran fi dami, wa nuran fi izami, dan minta cahaya di dalam darah kita. Wa nuran fi izami, dan juga cahaya di dalam tulang tubuh badan kita. Ini maksudnya minta petunjuk daripada Allah, minta hidayah daripada Allah, minta petunjuk daripada Allah, sehingga kita minta pada setiap inci tubuh kita, dalam rambut kita, kita minta Allah bagi cahaya. Maksudnya Allah bimbing kita, minta Allah bimbing kita dalam setiap pekerjaan yang kita buat, setiap nikmat yang Allah bagi daripada anggota tubuh kita, tangan, mata, telinga, mulut, semua kita guna untuk kebaikan. Allahumma a'zim li nuran wa a'tini nuran waj'al li nuran, subhanalladzi ta'attafa izza wa qala bihi, subhanalladzi labisal majda wa takarrama bihi, subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa hu, subhanadzil fadli wan ni'am, subhanadzil majdi wal karam, subhanadzil jalali wal ikram. Ini panjang doa ni. Doa ni sunat untuk dibacakan bila-bila masa saja. Semua doa yang Nabi ajar kita untuk baca bila-bila masa saja sunat. Cuma
ada sebahagian masa dia sangat dituntut untuk baca doa tu. Di antaranya adalah membaca selepas 2 rakaat solat subuh. Tu yang disebut oleh musannif, an yaqula ba'da rak'atai al-fajr Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika ila akhir. Sunat yang ke-415, ay yaqula du'a as-sabiqa ba'da rak'atai az-zuhri al-qabliyah. Sunat yang ke-415, membaca doa yang lalu selepas 2 rakaat sunat qabliyah zuhur. Tempat yang dituntut untuk baca doa bukan selepas fardu subuh, tapi di antara solat sunat subuh dengan solat fardu subuh. Selepas solat sunat subuh, selepas masuk waktu subuh kan kita sembahyang 2 rakaat. Sebelum sembahyang 2 rakaat tu, sebelum bangun sembahyang solat fardu, kita sunat untuk buat apa lagi? Kita baca lagi. Kita dah baca sebelum dalam sunat ni, dalam kitab ni, sunat yang sebelum ni, di antara perbuatan yang sunat, di antara solat sunat subuh dan solat subuh, sunat untuk iltija', sunat untuk berbaring seketika, berbaring di atas lambung kanan, menghadapkan dada dan muka ke arah kiblat. Lepas tu bacakan doa Allahumma rabbi rabbi, macam mana doa dia? Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammadin a'udzubika minan nar. 3 kali. Untuk kita bacakan waktu kita baring tu, kita bacakan doa tu 3 kali. Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Baik, sebelum iltija', selepas sembahyang tu kita buat apa? Kita bacakan doa ni. Selepas sembahyang 2 rakaat tu, sembahyang sunat 2 rakaat, kita baca doa ni, lepas tu barulah kita iltija'. Kemudian bangun untuk sembahyang solat subuh. Sunat yang ke-415, an yaqula du'a'u. Sunat yang ke-415, an yaqula du'a'a, bukan du'a'u, an yaqula du'a'a as-sabiqi ba'da rak'atai az-zuhri al-qabliyah. Juga disunatkan untuk membaca doa yang sebelum ni, doa yang panjang yang kita bacakan tadi, selepas 2 rakaat solat sunat qabliyah zuhur. Jadi ni yang disebutkan sendiri oleh musannif, yang disebutkan sendiri oleh pengarang. Adapun hadis, kalau kita tengok dalam terjemahan, berkata Dr. Luqman Al-Hakim, beliau tidak menjumpai di mana saranan bacaan ini sepanjang penelitian beliau, wallahu a'lam. Jadi kalau yang sebelum ni, yang kita baca doa yang panjang tu ketika antara solat sunat subuh dengan solat subuh, yang tu ada hadis Nabi sebut untuk baca pada waktu tu. Tapi untuk baca di antara 2 solat sunat zuhur dan solat zuhur, yang tu tidak ada hadis. Tapi meskipun tidak ada hadis, tuntutan untuk membaca doa itu adalah sunat sepanjang masa. Jadi tidak semestinya kita kata tidak boleh untuk kita kaitkan dengan satu masa yang tertentu dan satu masa yang tertentu. Jadi apa yang disebut oleh Dr. Luqman kat sini adalah sekadar daripada penelitian dia. Kalau kita nak kata ada tak hadis yang khusus, kata Nabi baca doa ni di antara solat sunat zuhur dan solat zuhur. Kalau soalan dia nak tanya ada tak hadis, jawapan dia tak ada hadis yang setakat yang diteliti oleh Dr. Luqman.
Datuk Luman kata macam tu. Jadi soalan dia, ada hadis atau tidak ada hadis. Jadi bukan nak tanya soalan dia ni boleh ataupun tak boleh. Boleh ataupun tak boleh, amalan ni tetap dibolehkan. Macam mana sekalipun ada hadis ke tak ada hadis, dia dibolehkan. Sebab tuntutan untuk baca doa, bila mana Nabi bacakan doa tu, maka kita boleh untuk bacakan pada bila-bila masa sahaja. Dan lebih afdal pada kita untuk raikan seperti mana yang Nabi baca. Bila mana Nabi baca selepas solat sunat subuh, kita baca juga waktu tu. Iqtidak, maknanya ambil contoh dengan amalan Nabi SAW. Nak baca pada tempat lain juga dibolehkan, tak ada masalah. Sunat yang ke-416, an yazida ba'dahu aidan Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati ila akhirih. Sunat juga untuk tambah selepas doa tadi, doa yang panjang tadi, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati ila akhirih. Jadi musannif kata sunat untuk bacakan doa ni doa yang masyhur juga, diriwayat daripada hadis. Doa yang penuhnya Allahumma anta ta'lamu sirri, Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi Allahumma inni as'aluka imanan yubashir qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lamu annahu la yusibuni illa ma katabta li wa raddini biqada'ik. Sunat untuk bacakan doa ni juga selepas bacakan doa yang panjang tadi. Sunat yang ke-417, an ya'tiya bi du'ai as-sabiqaini ba'da sunnatil asr. Sunat juga untuk membaca dua doa yang lepas, doa yang kita bacakan pada sunat yang ke-414 dan 416, iaitu Allahumma anta ta'lamu sirri. Sunat juga untuk membacakan dua doa ni selepas sunat asar. Selepas dua solat sunat asar, sebelum bangun sembahyang asar tu, sunat juga untuk baca dua doa ni. Dan sunat yang ke-418, an la yaquma illa ba'dal faraghi minal iqamah. Jadi selesai tadi sunat berkenaan dengan dua doa tu yang sunat untuk dibacakan. Sunat yang ke-418, ni kalau dalam solat jemaah. Dalam solat jemaah, dia perlukan kepada tata tertib, dia perlukan kepada kita untuk nak meraihkan, untuk nak memenuhi syarat-syarat tertentu supaya sah jemaah kita tu. Dan kalau bukan sahaja sah, tapi kita nak dapatkan fadilat jemaah, jadi kita tak mau buat perkara-perkara yang boleh menghilangkan fadilat jemaah. Ada banyak benda yang boleh menghilangkan fadilat jemaah. Dalam sunat yang ke-418 kata musannif, an la yaquma illa ba'dal faraghi minal iqamah. Sunat yang ke-418, an la yaquma illa ba'dal faraghi minal iqamah. Tidak bangun melainkan selepas selesai daripada iqamah dilaungkan. Maksudnya bila waktu kita tunggu iqamah, bila iqamah dilaungkan tu, bila kita nak bangun. Dalam sunat yang ke-418 sebut, sunat untuk kita tidak bangun kecuali selepas daripada iqamah dilaungkan. Jadi sebelum iqamah dilaungkan, kita duduk dekat sah kita, duduk dekat tempat kita sembahyang sunat tu, kita duduk dekat situ, duduk tunggu iqamah dilaungkan. Bilal tak qomat lagi, kita tak sunat untuk bangun. Kita tak boleh, bila tak qomat lagi, kita tak boleh duk bangun dah, duduk dah kat saf, duk bagi isyarat kat imam, qomat cepat. Tak sunat untuk buat macam tu. Tapi yang sunat adalah tunggu qomat imam iqamah dulu, barulah kita bangun. Kita bangun waktu tu. Jadi tak payah nak kejang-kejang Bilal suruh qomat cepat sikit. Lainlah kalau Bilal duk buat lambat kan, yang tu lain cerita. Sampai lebih daripada had masa yang ditetapkan. Banyak masjid lah ni, kalau masjid yang besar-besar sikit, dia memang dah letakkan had masa. Had masa contohnya macam di antara sembahyang sunat, azan dan di antara azan dan solat fardu, dia meletak 15 minit contohnya.
Jadi nak semayang ke, nak ambil wuduk semula ke dalam tempoh 15 minit tu. Jadi sebelum 15 minit, sebelum cukup 15 minit, duduk semula dekat tempat dekat dalam masjid. Imam bangun iqamat, kita pun bangun berdiri. Dan bila kita nak bangun berdiri, adakah waktu mula iqamat tu kita bangun berdiri ataupun selepas selesai iqamat? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama kata waktu mula iqamat tu, waktu tu kita dah bangun dah. Waktu Bilal sebut Allahu Akbar tu, waktu tu kita dah bangun dah. Bangun berdiri, masuk dalam saf, perbetulkan saf. Ada pendapat kata waktu tu. Pendapat kedua kata ketika imam sebut hayya 'alas solah. Bukan hayya 'alas solah, qad qamatis solah. Qad qamatis solah. Waktu Bilal kata macam tu, waktu Bilal sebut macam tu, waktu tu kita bangun. Kita segera bangun pada waktu tu, penuhkan saf. Dan pendapat yang ketiga kata setelah selesai daripada iqamah barulah kita bangun. Dan yang paling kuat pendapat yang kedua. Waktu imam sebut qad qamatis solah, waktu tu baru kita bangun. Baru kita bangun untuk perbetulkan saf. Jadi bangun berdiri, bangun untuk bangun ketika iqamah ni, untuk yang boleh bangun macam kebanyakan kita, ataupun yang tak boleh bangun, semayang dia tak boleh bangun waktu ni, bila dia tak boleh bangun, maka waktu iqamat ni dia kena buat apa? Dia kena persiapkan diri untuk nak semayang. Dia persiapkan dengan menghadapkan dada dia dan menghadapkan wajah dia ke arah kiblat. Dia persiapkan hati dia. Kalau kita duduk, kita boleh bangun waktu Bilal iqamat tu, barulah kita bangun diri. Kalau yang tak berdiri pun dia persiapkan diri dia untuk sembahyang. Sunat yang ke-419, alla yabtadi'a naflan hala au qurbal iqamah. Sunat yang ke-419, tidak memulakan solat sunat hala, ketika, atau au qurbal iqamah, ataupun hampir iqamat. Sunat yang ke-419 kata tidak disunatkan kita untuk mula sembahyang sunat. Tak disunatkan untuk sembahyang sunat ketika iqamat. Pertama, ketika iqamat tu sendiri, waktu tu tak sunatkan untuk kita sembahyang sunat. Ataupun ketika hampir iqamat. Tak iqamat lagi, tapi dah nak hampir, lagi seminit. Maksudnya kita katakan kalau dekat masjid yang kecil, masjid kampung contohnya, dia tak ada tetapkan masa. Kalau kebanyakan masjid besar pada hari ni, dia dah letakkan masa yang macam kita sebut tadi, dia letakkan 15 minit. Kalau sembahyang zuhur, dia letakkan 15 minit di antara masuk waktu sebelum sampailah ke sembahyang fardu. Jadi kita pandai-pandai tengok lagi, kita kena pandai tengok sendiri, tengok lagi seminit nak, agak lagi 15 minit, lagi seminit lagi Bilal akan iqamah. Jadi lagi seminit tak disunatkan kepada kita untuk sembahyang sunat. Tak sunatkan untuk sembahyang sunat pada waktu tu, lagi seminit ataupun lagi 2 minit. Tu kalau dekat masjid besar ada set masa yang ditentukan. Tapi kalau dekat masjid kecil, masjid kampung ke kat mana-mana ke, masjid kampung ni selalunya kita takdirkan dengan sembahyang 2 rakaat. Takdirkan dengan sembahyang 2 rakaat. Kalau macam contoh kita masuk masjid waktu tu, Bilal dah azan dah. Kita masuk agak-agak waktu tu dah lepas 4-5 minit dah. Jadi agak-agak orang dah selesai dah sembahyang 2 rakaat. Dan selalunya dekat kampung macam tu, tunggu semua orang sembahyang sunat, selesai sembahyang sunat barulah Bilal akan bangun untuk iqamat. Tapi iqamah adalah dengan izin daripada imam. Iqamah adalah dengan izin daripada imam. Berbeza dengan azan. Azan adalah hak kepada Bilal, hak kepada muazzin. Masuk je waktu, imam boleh terus azan. Walaupun imam tak sebut apa-apa, masuk waktu Bilal boleh terus azan. Tapi kalau iqamah, Bilal perlu dapatkan izin daripada imam. Jadi Bilal kena tengok imam kata okey, boleh qomat, maka Bilal pun laungkan iqamah. Tapi kalau imam tengah semayang lagi, maka tak payah. Bilal tak payah iqamah lagi. Kena tunggu selesai imam selesai daripada semayang, bagi izin kepada Bilal, barulah Bilal boleh laungkan iqamah. Baik, kita yang nak masuk main jemaah ni, kita agak-agak, kalau kita masuk tu dah lebih 4 ataupun 5 minit dah masa berlalu. Jadi tak payah mula sembahyang sunat. Tak payah mula sembahyang sunat.
tunggu saja Bilal untuk laungkan iqamah. Dia ikut kepada tempat tertentu lah, tempat tertentu. Ada setengah masjid ni dia ada setengah masjid semua jemaah dia makruf, masjid kampung lah contohnya, semua jemaah dia makruf. Dia waktu sembahyang subuh, waktu masuk waktu subuh sampai waktu sembahyang subuh lama, contohnya setengah jam pun nak sembahyang. Kalau maghrib pula 15 minit pun sembahyang. Tak ada masa ditentukan, tapi selalunya selalunya yang berlaku macam tu, dan jemaah pula tak ada masalah. Dan kita tak boleh, kalau kita ni Bilal ataupun kita imam, kita tak boleh kita tak boleh bagi ada masa yang lama di antara masuk waktu dan juga sembahyang fardu. Tak boleh bagi ada masa yang lama. Sebab bila ada masa yang lama ni membuatkan orang berpaling daripada sembahyang jemaah. Orang nak sembahyang jemaah kat masjid, tapi bila orang teringat sembahyang kat masjid, sembahyang jemaah kat masjid lagi lambat lagi, imam tu akan sembahyang 10 rakaat dulu, 10 rakaat sunat, lepas tu barulah dia akan sembahyang fardu. Jadi kita nak tunggu lambat, kita ada kerja lain lagi nak buat. Jadi dia sembahyang sendiri macam tu. Jadi kepada imam ataupun AJK masjid itu untuk tak biarkan waktu yang lama. 15 minit tu okey, waktu yang lama di antara masuk waktu dan solat fardu, untuk nak mengelakkan daripada orang tak hadir ke solat jemaah. Melainkan benda tu atas persetujuan ramai. Persetujuan ramai ni dalam satu-satu masyarakat tu, dalam kampung ke dekat mana-mana ke, contohnya kalau dekat surau tu ataupun dekat masjid ni ada tok guru seorang sembahyang kat situ, tok guru wali Allah katakan, dan orang kenal tok guru ni, semua orang hormat dia. Dia memang akan sembahyang lama. Sembahyang 2 rakaat sunat dia tu lama, sebelum bangun sembahyang fardu tu dia akan sembahyang lama. Dan semua orang tak ada masalah benda tu, sebab dia wali Allah Taala. Semua orang pakat tumpang berkat dia, semua orang pakat redha dengan benda tu, maka tak ada masalah. Jadi ikut kepada keadaan tertentu. Tapi kalau ikut pada keadaan tertentu lah, kalau macam situasi tadi tu sesuai pada masjid-masjid terpencil, contohnya masjid pondok, masjid yang tertutup lah kita masukkan. Kita dah cerita dah sebelum ni, kalau masjid yang imam dia nak panjangkan solat dia, ada beberapa syarat yang tertentu dia kena tengok. Barulah disunatkan kepada dia untuk panjangkan solat, panjangkan bacaan, panjangkan zikir, panjangkan doa. Dia mesti ada beberapa syarat. Syarat yang paling utamanya adalah, salah satu syaratnya, masjid tu adalah masjid yang tertutup, jemaah yang tertutup. Maksudnya jemaah yang tu saja, tak ada daripada orang luar. Kalau kampung tu saja, dan semua ahli kampung ni bersetuju kita nak sembahyang ramai, maka waktu tu disunatkan untuk panjangkan. Ataupun jemaah yang disembahyangkan dekat sekolah-sekolah, dekat pondok, dekat tahfiz, jemaah tu saja, tak ada jemaah daripada luar. Tapi kalau masjid yang besar, contoh masjid dekat Pekan, jemaah dia ramai, jemaah dia macam-macam. Ada orang yang bekerja, ada yang tak bekerja, ada yang kerja tu, ada yang kerja ni. Jadi waktu tu disunatkan kepada kita untuk pendekkan solat. Pendekkan solat dan juga pendekkan waktu menunggu di antara masuk waktu dan juga solat fardu. Paling pendek 5 minit. 5 minit selesai 2 rakaat. Selesai 2 rakaat agak 3-4 minit. Lepas tu seorang tu boleh lah, kalau dia nak ambil wuduk semula, kalau nak perbaharui wuduk pun boleh. 5 minit paling itu 5 minit dikira paling pendek. Kalau kebanyakan masjid letak 15 minit. 15 minit itu waktu yang sesuai. Sunat yang ke-420, alla yuhrima illa ba'da taswiyati sufuf. Sunat yang ke-420, tidak melaungkan takbiratul ihram illa ba'da taswiyati sufuf. Disunatkan untuk tidak melaungkan takbiratul ihram kecuali selepas sempurna saf. Yang ni bukan untuk imam saja, untuk imam dan makmum sekali. Tapi makmum dia kena tunggu ni lah, kena tunggu imam takbir dulu. Dalam sunat ni, sunat yang ke-420 kata tidak disunatkan untuk takbiratul ihram melainkan selepas sempurna saf. Jadi imam nak angkat takbir bila? Imam akan angkat takbir selepas sempurna saf. Selepas sempurna saf barulah imam disunatkan untuk angkat takbir. Tapi kalau imam bangun, imam bangun, saf tak penuh lagi, imam tu angkat takbir, sembahyang sah tak? Sembahyang jemaah tu sah, tapi akan terkurang fadilat jemaah. Terkurang ataupun hilang tu. Sembahyang jemaah tu sah, tapi akan hilang fadilat jemaah. Jadi imam akan buat apa? Imam akan tengok saf dulu. Imam akan tengok saf, sempurna dah saf. Imam akan suruh untuk rapatkan saf, penuhkan saf daripada saf depan, saf belakang. Dah tengok dah sempurna dah sesuai dah semua, yang imam nampak lah, yang setakat imam nampak. Lepas tu barulah imam laungkan takbiratul ihram.
Kita yang duduk kat dalam saf, katakan kita duduk kat dalam saf, imam dah takbiratul ihram dah. Waktu tu barulah kita boleh takbir. Sebab kalau imam tak takbiratul ihram lagi, kita dah angkat takbir siap dah, tak sah lah sembahyang jemaah kita. Kita dah dengar dah imam takbiratul ihram. Kita duduk dalam saf. Saf masih lagi kosong. Depan kosong, belakang kosong, kiri kanan kosong. Waktu tu tak disunatkan lagi kepada kita untuk angkat takbir. Penuhkan dulu saf tu. Kita masuk depan, kita tengok kita masuk depan pun saf tak penuh lagi. Panggil pula yang belakang masuk, panggil yang belakang masuk. Kita pun disunatkan juga untuk mengarahkan, untuk membetulkan saf. Dan sunat yang keempat kata 21, al-amru bi taswiyatis sufuf wa min qibalil imami akadun. Al-amru bi taswiyatis sufuf. Sunat yang keempat kata 21, memberi arahan meluruskan saf, dan daripada pihak imam yang menyuruh itu adalah lebih untuk. Maksud dia apa? Sunat yang keempat atau 21 kata disunatkan kepada kita untuk menyuruh untuk samakan saf. Disunatkan kepada siapa? Kepada makmum, kepada imam. Dua-dua sekali. Kepada makmum dan imam. Wa min qibalil imami akidun. Lebih lagi daripada pihak imam. Maksudnya imam sendiri yang sebut untuk rapatkan saf, itu lebih utama. Itu lebih utama untuk imam buat. Jadi imam akan sebut macam mana? Ada banyak sirah yang kalau yang Nabi baca, yang Nabi sebut kepada sahabat, yang apa yang nak dibaca kepada jemaah, yang nak apa yang nak disebut kepada jemaah dalam masjid waktu tu. Contohnya yang selalu kita dengar kat masjid sebut, kata apa? Imam akan kata apa? Sawu sufufakum. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu pun boleh sebut dalam bahasa Melayu, lurus dan rapatkan saf. Penuhkan ruang-ruang kosong di kiri dan di kanan, jangan biarkan ada ruang yang terbuka. Sebut macam tu. Kalau nak sebut dalam bahasa Arab, yang macam mana yang Nabi sebut sawu sufufakum. Samakan saf. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis solat. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis solat. Ataupun yang tuan guru kita selalu juga baca di masjid, aqimus sufuf wa hadhu bainal manakibi wasaddul khalal, ataupun wasuddul khalal wal yanu bi aidi ikhwanikum wala tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Sebenarnya ni yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang kadang-kadang tuan guru kita baca selalu juga baca ketika nak merapatkan saf. Maksudnya ayat ni minta untuk kita sebutan daripada imam, minta kepada kita untuk luruskan saf, rapatkan saf, samakan di antara lutut, samakan di antara dua tumit dan di antara dua bahu, dan jangan biarkan ada kelompangan, maksudnya ada kosong di antara saf. Sebab kosong ni, bila ada kosong ni, maksudnya dia akan ada ruang untuk syaitan masuk ke celah-celah tu. Wa man wasala saffan wasalallah. Siapa yang menyambung saf, wasalallah, Allah akan sambung dia. Maksudnya boleh jadi banyak benda. Allah Ta'ala sambung rahmat kita, sambung umur kita bagi panjang. Boleh jadi wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Dan barang siapa yang memotong saf, qata'ahu Allah, Allah akan potong dia. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Siapa dia yang potong saf, Allah akan potong dia. Maksudnya kurang rahmat kepada dia dalam kehidupan dia. Itu sunat yang keempat atau 21, al-amru bi taswiyati sufuf wa min qibalil imami akadun. Dan juga bukannya bagi imam saja, bukan bagi imam saja untuk minta betulkan saf. Makmum pun perlu juga, perlu nasihat satu sama lain. Dia akan termasuk dalam menghasilkan fadilah jemaah. Satu, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Satu, bertolong-tolong atas melakukan kebaikan dan takwa, akan dapat satu pula pahala ke arah tu. Jadi minta untuk rapatkan saf, minta untuk rapatkan saf, penuhkan saf di hadapan. Dan cara yang tepatnya adalah bukan kita minta untuk orang isikan yang kosong di hadapan. Kita sendiri yang kita masuk dulu saf dan saf kita dan sempurna, barulah kita angkat takbir. Kalau kita tengok kiri makanan masih kosong, panggil yang belakang masuk ke sebelah kita.
Jadi macam tu. Bahkan imam boleh untuk imam upah seorang. Jadi masjid ke upah seorang. Kau ni kalau masjid besar sangat, imam upah seorang untuk dia akan ronda. Imam upah seorang untuk ronda setiap kali semayang jemaah, imam akan ronda tengok saf dah penuh dah. Okey, tengok saf ni tak penuh lagi, kau ni tarik pula masuk, tarik daripada saf belakang masuk sini. Kalau perlu kepada macam tu, kalau perlulah, kalau masjid besar perlu kepada macam tu, disunatkan kepada imam untuk minta seorang tolong tengok saf. Jalan tengok saf, dah selesai barulah imam angkat takbir dan semua angkat takbir. Sunat yang ke-422, saddul faraj. Sunat yang ke-422, 422 saddul faraj, memenuhi ruang kosong. Memenuhi ruang kosong yang kita sebutkan tadi. Memenuhi ruang kosong, pertama, kalau ruang kosong kita sebelah kanan, memenuhi ruang kosong ni, pertama, kalau muat untuk masuk lagi seorang, dekat saf depan kita contohnya. Dan kalau saf depan tak muat untuk masuk lagi seorang, tapi dia ada jarak, kan jemaah ni kan, dia yang ni seorang kiri kanan dia berbaris tu, dia berjarak-jarak. Nak masuk seorang, celah tu tak muat. Tapi kalau pakat-pakat rapat, boleh masuk. Jadi macam mana kita nak buat? Sunat untuk kita masuk jelas-jelas tu. Jadi dia akan ke tepi, ke kiri, ke kanan sikit lah. Kalau dia ke kiri dan ke kanan, akan muat masuk. Tapi kalau dah tak ke kiri dan tak ke kanan, kita tak muat lah masuk. Jadi maksud saf terputus ni bila mana dekat tengah tu dia ada ruang kosong yang lebih daripada kadar seorang boleh masuk. Maksudnya, contoh kita kata kalau seorang tu satu kaki boleh tak? Seorang duduk di antara celah tu, boleh katakan satu kaki ataupun dua kaki. Tengok satu saf ni 3 kaki jarak dia. Yang ni lah maksudnya saf terputus. Tapi kalau dia rapat, masih lagi tak belaga bahu, masih lagi tak belaga tumi, tapi dah rapat dah, maka ni masih lagi dikira saf ni masih lagi tak dikira terputus, masih lagi dikira bersambung. Ada orang dia nak sangat nak tengok belaga bahu, dia nak tengok sangat belaga tumit ni. Dia rasa macam kalau tak belaga bahu, tak belaga tumit ni tak sunnah. Tak belaga bahu, tak belaga tumit ni fadilat jemaah tak ada. Sembahyang jemaah jadi sembahyang jemaah lagi jadi kurang. Tak semestinya belaga bahu dan belaga tumit. Belaga bahu dan belaga tumit tu satu cara. Tapi tak semestinya mesti kena belaga bahu dan belaga tumit barulah boleh dikira sebagai saf terpenuh. Kalau dah rapat sekalipun tapi bahu dan tumit masih lagi tak belaga, tapi masih dah dikira sebagai memenuhi saf. Cuma kalau kita nampak cacat pada saf tu, dia contohnya jarak di antara dua saf, di antara seorang dengan seorang tu sampai 2 jengkal contohnya, dia tak muat untuk masuk seorang, tapi dia ada jarak, dia jadi cacat. Jadi macam mana kita nak hilangkan cacat tu? Minta orang untuk rapatkan dan kita masuk celah-celah tu. Jadi semayang dia rapatkan. Salah satu sebab semayang dah tak rapat dah waktu lah, sebab ramai lagi orang masih lagi bawa sejadah sendiri kat masjid. Bila dia bawa sejadah sendiri, orang yang sebelah dia takut nak pijak sejadah dia tu. Jadi macam tu. Jadi benda ni terpulang kepada pihak masjid lah. Untuk pihak masjid nak sebut kepada jemaah untuk tak payah dah bawa sejadah sendiri. Sebab dia dah masalah dah tak sama lah masa zaman dulu, kalau yang sebelum ni kita kena bawa sejadah sendiri. Waktu ni rasanya dah tak perlu dah untuk bawa sejadah sendiri. Emas pun dah tak pakai dah kat dalam masjid. Jadi tak payah bawa sejadah sendiri. Guna yang ada dekat dalam masjid saja. Kalau dia bawa sejadah tapi dia jenis akan hafal sejadah dia untuk bagi kena orang, ini tak ada masalah, dia hafal melintang sejadah dia. Tapi kalau yang bawa sejadah satu, dia pijak, dia tak kata pun yang sebelah dia tak boleh pijak sejadah dia, tapi yang sebelah dia tu jadi segan lah nak pijak sejadah dia. Tengok sejadah mahal pula. Jadi dia akan ada ruang di antara dia dengan jemaah yang dekat sebelah dia tu. Jadi ruang dia ni, kalau ramai yang buat macam tu, dia akan nampak cacat. Jadi cara nak buat macam mana? Tak payah bawa sejadah. Kalau nak lapik dahi pun bawa sejadah kecil saja. Beda untuk nak lapik kepala kita, atau mau bawa kain yang ada kat tabu tu, beda untuk nak lapik sejadah. Kalau bawa sejadah juga tak payah hafal untuk kita seorang, hafal untuk jemaah sebelah sekali, hafal melintang. Maka
Cara macam tu akan jadi susunan soft tu akan nampak lebih lawa, akan nampak rapat-rapat, dia akan nampak lebih lawa. Dia jadi tak cacat lah. Dia jarang sikit, dia tak jadi macam tu. Sunat yang ke-423, ayyakuna baina kulli safaini thalathata azru'in. Ini kita akan sambung pada minggu depan insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.